Datang dan salam sejahtera. Para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan panel penilai. Terlebih dahulu saya minta maaf pada pagi ini sebabkan gangguan teknikal yang berlaku dan saya membuat rakaman ini untuk mempersembahkan presentation saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Vinodan daripada SMK Damansara Damai 1, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Baik, petang ni saya hendak mempersembahkan pembentang saya bertajuk PBD dalam norma baru, iaitu satu perkara yang penting di mana dalam pembentangan ini saya banyak menekankan kepada teknologi. Okay. Jadi bagi saya, ini merupakan satu kota yang saya ambil lah. Quotation teknologi merupakan satu tool untuk meningkatkan kemenjadian murid pada situasi sekarang. Jadi yang saya mengimplement dalam subjek saya adalah bahasa Inggeris. Izinkan para penilai saya bercakap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, BM, dual language. Okey, ini sedikit mengenai background mengenai diri saya. Saya mengajar bahasa Inggeris di sebuah sekolah menengah di Negeri Selangor untuk 8 tahun dan murid saya terdiri daripada pelbagai proficiency bahasa Inggeris yang berlainan. Jadi saya selalu fikir bahawa di mana saya hendak membawa satu pendekatan baru dalam mengajar bahasa Inggeris. Bagaimana murid-murid dah menguasai bahasa Inggeris. Itu adalah matlamat saya dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris mereka. Di mana bagi saya bahasa Inggeris ni merupakan satu bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap murid untuk mereka mencapai kemajuan. Bukan saja di peringkat sekolah tetapi di masa depan. Jadi saya fikir salah satu cara yang paling penting untuk mereka menguasai bahasa Inggeris adalah melalui penggunaan teknologi. Baik, apa perkara-perkara teknologi yang saya cadangkan adalah flip classroom, flip classroom dan juga permainan bahasa, juga melalui aktiviti berkumpulan. Baru-baru ini saya telah mendapat anugerah Microsoft MIEE Expert untuk tahun 2020 dan 2021 daripada Microsoft. Jadi setelah saya mengikuti kursus-kursus oleh Microsoft, jadi saya bercadang dan juga membawa pendekatan teknologi software perisian Microsoft ni ke dalam bilik darjah saya. Jadi ini amat membantu saya untuk memperkenalkan Microsoft Tools ni. Dan salah satu tools yang saya mengambil adalah Microsoft Sway. Inilah contoh Microsoft Sway, di mana Microsoft Sway ni banyak membantu dalam kelas saya. Terutamanya sekali membantu murid menguasai kemahiran menulis, membaca dan juga bercakap. Ia amat membantu mereka, murid-murid ni, untuk membuat lain daripada lain. Sebab mereka banyak sebelum ni kepada pendekatan tradisional di mana lebih kepada papan putih, buku teks dan sebagainya. Jadi saya rasa saya memilih Sway ini sebab yang paling penting sekali Sway ini tidaklah begitu susah dan juga tidak begitu kompleks kepada murid-murid. Dan Microsoft Sway, inilah Microsoft Sway, satu tool yang baru. Selain sebelum ini kita banyak menggunakan PowerPoint untuk pembentangan dan sebagainya, dan Sway ini lebih kepada menulis dan juga membaca. Dan selain itu, murid-murid juga didedahkan kepada teknik bercakap. Baik. Dan inilah sijil yang dianugerahkan kepada saya sebagai satu pengiktirafan daripada Microsoft. Kerana saya bercadang memang hendak membawa semua kepakaran Microsoft ni ke dalam bilik darjah saya. Bukan saja dalam kelas saya, tetapi juga kepada murid-murid di kelas lain.
Baik. Apa itu Sway? Sway merupakan satu perisian software komponen Microsoft selain daripada Excel, Word, PowerPoint. Cuma bagi saya PowerPoint Sway ini adalah rebranding lah, lebih maju sedikit daripada PowerPoint. So satu perkara yang menarik. Ini kita boleh tengok di sini. Pertama sekali apa yang kita kena buat adalah di mana murid-murid dan juga guru boleh sign up for free for Microsoft Sway ni. Semuanya percuma. Just kita sign up Microsoft Sway, kita buka account. Okay. Seterusnya apabila kita dah membuka account, kita dapat inilah contoh-contoh yang kita boleh buat Sway ni. Kita boleh pilih template kita, apa jenis template ataupun kita nak buat template sendiri dan sebagainya. Itu Sway. Dan setelah kita dah buka kepada template, inilah kita nampak. Ini contoh. Ini saya terangkan mengenai Sway dulu. Bagaimana rupa bentuk Sway ni. Di sini sama seperti perisian frog dulu dan sama juga seperti perisian PowerPoint, cuma ini berlainan sedikit. Di mana Sway ni banyak seperti kita membuat suatu website kita sendiri. Tapi ini bagi saya macam website yang paling mudah lah. Di mana murid-murid lagi suka buat. Mereka letak gambar-gambar mereka buat design, jenis design di sini, pemilihan font dan sebagainya. Contoh, ini satu contoh. Di sini kita letak title. Kita buka new template. Di sini kita buka macam ni lah. Dah buka new template, diminta title. Kita letak apa kita nak buat. Ini day trip to Mount Rainier. Dan letak gambar-gambar dan seterusnya kita boleh tulis. Kita pilih. Kalau di PowerPoint kita panggil slides, tapi dalam Sway dia panggil cards. So setiap kad ni akan dibuka untuk membuat pelbagai perkara. Letak gambar, letak video, kita boleh juga, murid juga boleh menulis, macam-macam. Boleh tukar font, boleh letak grafik dan sebagainya. Okay. Dan setelah semasa PKP dan juga MCO ni, masa-masa ni saya menggalakkan mereka ni menggunakan online tool seperti ini sebagai pentaksiran PBD saya. Dan ini menggalakkan ramai murid sebab mereka dapati apabila saya menunjukkan murid kepada perkara seperti ini, mereka ramai mula menunjukkan minat dan mereka pun banyak menghasilkan Sway. Mereka dah mula bersaing di antara satu sama lain dan saya assign mereka satu topik daripada buku teks tingkatan 4, Globe Trotting. Jadi saya petik dan saya edit sedikit. Saya namakan Favorite Places Around the World. Jadi murid mula menampakkan berbagai aktiviti kreatif mereka. Di sini saya tunjukkan. Dan cara pengantaran murid kepada saya adalah melalui beberapa option yang saya berikan kepada mereka. Macam minggu lepas mereka dah hantar saya dalam bentuk email, WhatsApp group dan juga link Sway. Ini contoh link. Mereka hantar link terus pada saya. Jadi saya buka lah melalui aplikasi, sama ada saya buka di laptop ataupun di telefon pun kita boleh buka. Dan saya boleh menilai mereka. Ini contoh aktiviti kerja murid saya. Ini interesting places. Mereka letak gambar, mereka letak tajuk yang menarik, font. Mereka design. Ini contoh kerja mereka. Mereka letak gambar-gambar. Ini adalah salah satu kaedah flip classroom. Saya percaya ini adalah satu kaedah flip classroom di mana mereka membuat research online. Itu saya galakkan murid-murid saya buat research online research, and then mereka akan mengumpulkan bahan-bahan ini. Dan mereka juga boleh membuat sedikit tulisan. Mereka menulis satu account mengenai famous places in the world, sama ada di world ataupun di Malaysia, menggalakkan murid berfikir secara HOTS. Ini contoh mereka luar daripada Malaysia ni. Jadi mereka buat satu kajian sendiri melalui online. Ini di Malaysia. Jadi Malaysia ni senang sikit. Jadi mereka mengumpul bahan-bahan dan ada yang mereka membuat sendiri. Sekiranya mereka dapat tahu mengenai tempat-tempat berkaitan. Jadi ini buat Sway. Mereka juga buat pelbagai tempat menarik. Mereka ambil gambar dan mereka masukkan. Mereka juga menulis catatan akaun sendiri, penerangan, tajuk dan mereka juga desain Sway ini.
Paling penting mereka design, bagaimana mereka menyusun. Yang saya bentang ni pun melalui SWAY. Jadi itu yang saya galakkan murid saya, membuat SWAY ni dalam ikut kreativiti mereka, kepandaian mereka. Dan ada murid juga mengantar saya apa yang mungkin saya tak minta. Jadi mereka nak tunjukkan biodata. Ini contoh satu biodata yang dihantar oleh murid saya daripada kelas tingkatan 4D. Seorang murid yang dalam menunjukkan kemahiran beliau. Beliau menulis mengenai diri beliau sendiri dan juga keluarga. Satu personal biodata dalam bentuk SWAY. Jadi tak perlulah tulis lagi dalam diary ke, jurnal dan sebagainya. Autograf dan sebagainya. Baik, apakah kaedah-kaedah dan cara-cara yang saya gunakan untuk menilai pentaksiran bilik darjah melalui di kalangan murid-murid saya ini? Saya gunakan senarai semak. Ini senarai semak ni penting bagi saya sebab dalam senarai semak ini untuk kelas 4D, dalam senarai semak ni saya pecahkan kepada 5 jenis komponen, elemen untuk saya menilai mereka, dan juga satu catatan di mana ada juga kalangan mereka yang membuat SWAY sendiri. Walaupun cikgu tak minta, mereka suka buat. Seperti catatan blog, penulisan blog dan sebagainya. Jadi mereka buat website sendiri, mereka hantar pada saya. Apakah yang saya nilai? Mereka adalah dari sudut kreativiti, konten, language, group presentation dan juga cooperation, kerjasama di antara kalangan ahli-ahli. Sebab ini semua adalah group work, jadi mereka mengantar. Dan setiap murid akan dinilai daripada PBD mengikut kerjasama mereka. Dan kebanyakan mereka menunjukkan kerja yang hasil kerja yang menarik untuk tingkatan 4 ni. Dan bagaimanakah saya menilai murid? Saya juga menilai murid daripada yang pertama saya sebutkan dari sudut senarai semak. Yang kedua, saya juga menilai mereka daripada daripada sudut penghargaan mereka. Bagaimana kita menilai daripada pemberian markah mata, di mana saya membuka satu lagi website, iaitu dikenali Kelas 123, di mana ini bagi saya adalah seperti papan ganjaran, e-reward chart. Jadi setiap murid dalam tingkatan 4D ini, mereka akan dinilai. Ini untuk kerja individu. Tadi grup, jadi melalui grup kita convert kepada individu. Jadi markah-markah mereka akan diselitkan di sini dalam website Kelas 123. Jadi saya screenshot dan saya tunjukkan bagaimana murid-murid ini mendapat poin mereka, dan kebanyakan mereka mendapat markah tertinggi. Seperti contoh untuk task ni saya letak 15 poin. Jadi kebanyakan mereka dapat 15 poin untuk ni. Ini dalam kelas123.com. Dan ada juga murid, kalau ada murid yang terlebih menunjukkan kemahiran yang begitu menarik dan sebagainya, kita berikan mereka ganjaran. Contoh ganjaran adalah sijil, e-certificate will be issued to the students. Kita berikan sijil sendiri, sijil melalui Google Classroom. Kita berikan sijil. Kita berikan ganjaran supaya mereka pun seronok. Dan selain daripada SWAY, yang ada juga saya membuat beberapa lagi PBL yang saya gunakan dalam kelas saya. Contoh PBL, ini yang kerja sampingan, ini projek lain, saya suruh mereka buat Minecraft Education. Jadi inilah hasil kerja murid. Contoh saya suruh mereka bina sebuah bilik darjah. Jadi mereka bina bilik darjah. Ini kerja-kerja mereka. Mereka tunjuk ini contoh bagaimana bilik kelas mereka, sekolah mereka ni. Sekolah mereka, dan mereka tunjuk. Dan ini dalam aktiviti kelas. Sebelum MCO, saya terangkan sedikit kepada murid tingkatan 4 bagaimana Minecraft ni berfungsi, dan juga penerangan daripada murid saya sendiri. Saya suka murid saya bawa satu ciptaan inovasi dan murid itu tunjuk pada saya hasil kerja tersebut. Lagi seronok kalau murid bentang untuk ini. Semua adalah penting bagi kemenjadian murid ni, kejadian murid-murid. Jadi setiap kerja mereka dinilai dan juga ditunjukkan, supaya bagi saya murid perlu melibatkan diri, student centered. Kemenjadian murid itu penting, sebab yang paling penting pendekatan tradisional ini perlu digantikan dengan pendekatan teknologi, menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada sekarang. Sebab sekarang ni musim COVID, kita asyik terlibat dengan
MCO, PKP dan sebagainya. Kita pun tidak tahu bila akan berubah. Jadi pada masa inilah, waktu-waktu inilah teknologi perlu digunakan. Dan ini memang cabaran saya untuk menilai dan membuat sesuatu perkara yang baru dalam meningkatkan kualiti dan aspek PBD, penilaian berasaskan bilik darjah, bukan saja dalam kelas tetapi di luar kelas sewaktu dalam musim pandemik ni. Jadi murid-murid dan guru-guru boleh gunakan peluang ni untuk membuat kerja-kerja online. Dan saya petiklah salah satu tools Microsoft, sebab saya sekarang ni mempromosikan Microsoft sebenarnya, sebab sejak dilantik sebagai dapat title MIE ni banyak membantu saya. Memang banyak sangat membantu saya untuk menguasai software mereka, dan seterusnya saya pas kepada generasi murid saya ini, dan biar mereka mahir. Itu yang harapan saya. Jadi sekian saja presentation saya. Thank you very much.